Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Okey, alhamdulillah kita bertemu lagi bersama dengan Ustazah Najiyah hari ini. Okey, kita diberi kesempatan lagi untuk belajar secara atas talian. Walaupun Ustazah tak boleh tengok kamu saja boleh tengok muka Ustazah dalam video ni. Tapi alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk belajar lagi. Okey, untuk hari ini, untuk kelas sirah bersama Ustazah Najiyah hari ini bagi kelas 3 Ibn Khaldun. Jadi, seingat Ustazah, sebelum cuti Aidilfitri kita berhenti di pelajaran yang ke-5, sambutan penduduk Madinah. Jadi, lepas cuti Aidilfitri PDPR 2 minggu, waktu minggu diniah Ustazah beri latihan. Jadi untuk hari ini Ustazah sediakan video. Kita akan masuk tajuk baru iaitu pelajaran ke-6 Isra' dan Mi'raj. Jadi sebelum kita mulakan kelas kita, Ustazah nak kamu macam biasa, macam dalam kelas kita, baca doa dulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, buka muka surat. Sebelum tu Ustazah nak kamu pilih cari tempat yang selesa. Di meja belajar kamu ke, di tempat yang sunyi, di tempat yang lain, okey kan? Sebagaimana kamu duduk dalam kelas sopan, kamu duduk di meja kerusi kamu dengan Ustazah bercerita, macam itulah hari ini Ustazah nak kamu duduk dekat tempat yang selesa, kamu fokus pada penceritaan. Okey, untuk penceritaan hari ini Ustazah nak kamu buka muka surat 28, tajuk Isra' dan Mi'raj. Okey, untuk Isra' dan Mi'raj ni Ustazah tahu setiap kali Isra' Mi'raj mesti ada ceramah, orang akan ceramah pasal Isra' Mi'raj ni. Kan, kamu pun dah tahu banyak pasal ceramah-ceramah berkaitan dengan Isra' Mi'raj. Tapi untuk petang ini, tak apalah kita tambah sikit-sikit. Tambah sikit-sikit kan. Ustazah akan cerita secara pelan-pelan kan. Walaupun kamu tahu kita tak apalah, kita hilangkan boring kita belajar. Tambah sikit-sikit. Kalau ada yang kamu tak tahu tu, mungkin Ustazah beritahu kamu ingat balik apa yang kamu tak ingat kan. Tak apa je. Okey, ni pun bukan walaupun sekarang bukan Isra' Mi'raj, tapi dalam silibus kita ada Isra' Mi'raj. Jadi Ustazah pun kita pun kenalah belajar. Tak apalah, ilmu tu kita tambah banyak mana pun tak apa, jangan kurang sudah. Betul tak? Okey, kita mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bila sebut Isra' dan Mi'raj, ada dua perkataan, Isra' dan Mi'raj. Bila sebut dua perkataan, Isra' ni bermaksud perjalanan daripada Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestin, itu Isra'. Kalau Mi'raj iaitu perjalanan daripada Masjidil Aqsa Palestin ke Sidratul Muntaha, naik ke langit. 7 lapisan langit, ke-7 baru sampai Sidratul Muntaha. Jadi hari ini kita mengaji pasal Isra' Mi'raj. Okey, sebelum berlaku Isra' Mi'raj, Nabi ni macam kita belajar sebelum ni lah. Kita belajar pasal penerimaan orang di Mekah, Islam di Mekah macam mana mereka layan Nabi, layan orang Islam, layan hamba-hamba yang memeluk Islam, bagaimana dakwah mereka ditentang, macam mana berlakunya penghijrahan ke Madinah. Kita belajar berhijrah ke Madinah. Okey, tapi Isra' Mi'raj ni berlaku sebelum hijrah ke Madinah. Kamu ingat tak Ustazah cerita kat kamu peristiwa hijrah ke Madinah di mana rumah Nabi dikepung, Saidina Abu Bakar teman Nabi depa masuk gua. Ingat tak? Semua tu hijrah ke Madinah. Tapi Isra' Mi'raj ni berlaku lebih kurang 6 bulan, atau dalam buku kita tulis setahun, lebih kurang 6 bulan ke 6 bulan macam tu lah sebelum berlakunya hijrah ke Madinah. Ini sebelum depa berhijrah ke Madinah, Isra' Mi'raj ni. Jadi okey, di perenggan yang Isra' Mi'raj ni berlaku pada 27 Rejab. Okey, dan dikenali sebagai tahun duka cita. Sebab apa dikenali sebagai tahun duka cita waktu berlaku tu?
Yang pertama, waktu dakwah di Mekah, semestinya kita tahu dakwahnya sangat ditentang orang Mekah. Okey, yang lindungi Nabi ni siapa dia? Bila dia ada Nabi ada seorang bapa saudara, Abu Talib. Okey, walaupun Abu Talib ni bukanlah orang Islam, dia tak memeluk Islam, tapi dia sangat menjaga Nabi. Dia melindungi Nabi daripada diceraikan waktu Nabi berdakwah dan sebagainya, dia melindungi. Tapi Abu Talib ni umpama sayap kanan Nabi, tapi meninggal, jadi dia sedih. Dalam keadaan sedih tu tak hilang lagi, sayap kiri dia pula, Khadijah, isteri dia, Khadijah telah meninggal dunia. Jadi untuk merawat kesedihan dia, Allah arahkan Jibril turun menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk apa? Untuk melakukan satu perjalanan dahsyat, perjalanan yang hebat, merentas langit-langit, 7 petala langit untuk sampai ke Sidratul Muntaha. Jemputan daripada Allah. Maka Allah perintahkan Jibril alaihissalam turun dijemput Nabi. Maka Jibril pun turunlah pada waktu malam. Nabi waktu tu tengah tidur. Benda tu berlaku pada waktu malam di Mekah. Jibril pun sampai di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun kata, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam ini Allah perintahkan aku menjemput kamu untuk melalui satu perjalanan dahsyat pada malam ini." Perjalanan apa? Nabi pun tak tahu malam tu akan berlaku perjalanan apa, dipanggil Isra' dan Mi'raj. Jadi Nabi pun, Jibril ni bila dia turun ke bumi nak jumpa Nabi, dia akan berubah bentuk menjadi manusia. Dia jemput Nabi Muhammad dan dia bawa seekor binatang yang dipanggil burak. Kamu pun selalu dengar dalam ceramah-ceramah kan dipanggil burak kan. Burak ni lebih kurang kecil sikit pada kuda, besar sikit pada keldai. Burak ni pun Jibril pun bawa burak. Dia kata, kita akan naik burak ni. Burak ni adalah kenderaan di syurga. Okey, sangat laju. Sebelum melakukan perjalanan tu, Jibril AS telah membelah dada Nabi Muhammad SAW buat kali yang kedua. Yang pertama waktu kanak-kanak, yang kedua sebelum berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nak Jibril belah dada, ambil hatinya, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Sebelum melakukan perjalanan dahsyat itu, jadi untuk membersihkan hati dia, malaikat Jibril belah dada Nabi Muhammad dan membersihkannya. Jadi waktu Nabi nak naik burak ni tak pernah ditunggangi sesiapa. Jadi dia macam agak agresif, agak liar, macam dia akan bergerak-gerak. Dia tak selesa bila Nabi nak menunggang dia. Maka Jibril pun tepuk sedikit burak tu. Dia kata, "Wahai burak, kamu tahukah siapa yang akan menunggangi kamu ni? Siapa yang nak tunggang kamu ni? Inilah makhluk yang paling mulia." Maka burak tu pun dia pun beri kerjasama. Maka tungganglah Nabi Muhammad SAW menunggang burak tu bersama Jibril sehingga ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis tu apa? Masjidil Aqsa, Palestin. Hingga ke Masjidil Aqsa. Perjalanan tu dipanggil Isra'. Pasal apa dipanggil Isra'? Okey, sepanjang perjalanan tu macam-macam berlaku sebenarnya, tapi hari ini usahakan cerita secara ringkas kerana kamu masih belajar, jadi kita akan buat secara pelan-pelan. Okey. Okey, sampai di Masjidil Aqsa. Okey, Nabi pun bila sampai di Masjidil Aqsa, pasal apa orang tanya, pasal apa Nabi nak kena pergi ke Masjidil Aqsa, Palestin, nak naik ke langit, sedangkan kenapa di Mekah tak boleh ke terus naik ke langit? Okey, nak bagi tahu di sini, Masjidil Aqsa Palestin tu ibarat lebuh raya untuk naik ke langit. Tak ada tempat yang boleh naik terus ke langit, mesti datang ke Masjidil Aqsa. Begitu juga Nabi. Pernah riwayat mengatakan ada Rasul yang perlu ke Baitul Maqdis untuk naik ke langit. Jadi satu-satunya lebuh raya untuk menuju ke langit mestilah melalui Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Jadi Nabi pun sampai di Masjidil Aqsa. Bila sampai di Masjidil Aqsa, Nabi pun
malaikat tambat dia punya buraq tu di satu dinding, panggil dinding buraq. Saya tak ingat bahasa Arab dia. Dia tambat dekat satu dinding, dekat situ buraq tu. Di situlah juga Rasul-Rasul sebelum ini tak disebut nama, ada riwayat mengatakan Rasul yang naik ke langit dia juga tambat buraq tu, dinding tu, di dinding tu. Jadi Nabi pun masuk ke masjid. Masuk ke masjid, tiba-tiba Allah datangkan semua para Nabi dan Rasul. Dalam masjid tu penuh Nabi dan Rasul. Masuklah Nabi ke dalam masjid, tengok penuh Nabi dan Rasul. Waktu tu Nabi tak ke depan lagi. Tiba-tiba Jibril panggil, wahai Muhammad, ke depanlah, imamkan kami semua. Imamkan kami semua. Kenapa Jibril suruh Nabi Muhammad SAW imamkan semua Nabi dan Rasul? Pasal apa? Sebab Nabi ni Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, penghulu segala Nabi dan Rasul. Nabi yang paling hebat lah, Nabi yang paling hebat, dia penghulu segala Nabi dan Rasul. Jadi diimamkan Nabi dan Rasul yang ada, Allah datangkan ke Masjidil Aqsa tu, dalam di Masjidil Aqsa tu. Okey, selepas selesai solat, maka mereka naiklah ke langit yang pertama. Okey, Uzzah Habak tadi, macam Uzzah kata tadi, lebuh raya Masjidil Aqsa, lebuh raya, satu-satunya lebuh raya akan menuju ke langit. Jadi bila sampai di langit, pintu langit ini sentiasa tertutup. Jadi Jibril ni pun ketuklah pintu langit. Okey, malaikat penjaga langit pertama kata, malaikat penjaga langit pertama berkata, siapa? Aku Jibril. Dan siapa denganmu? Ini Muhammad. Adakah Allah undang dia? Ya, Allah undang dia. Allah undang dia. Maka dia pun benarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk. Okey, bila masuk, maka dia berjumpalah di langit. Setiap lapisan langit adalah tempat tinggal malaikat-malaikat. Jadi bila dia masuk ke langit yang pertama, banyaklah malaikat, tetapi dia ternampak seorang manusia yang tinggi, yang sangat tinggi. Okey, maka dia pun tanyalah Jibril, siapakah lelaki tu? Okey, siapakah lelaki tu? Jibril pun menjawablah, itulah bapa kamu, Adam alaihissalam. Pilah menyapa dia, sapa dia, berilah salam kepada dia. Maka Nabi Muhammad SAW pun pergi memberi salam, menyapa dia. Lalu mereka pun, dia kata, jom kita bergerak ke langit yang kedua. Jauh lagi perjalanan, dan tempoh untuk daripada langit pertama naik ke langit kedua lebih kurang 500 tahun. 500 tahun. Tapi sebab Jibril ni besar, kuat, jadi saja naik daripada langit pertama ke langit yang kedua. Okey, maka sampailah Nabi Muhammad SAW dan Jibril di langit yang kedua. Sampai di langit yang kedua, Jibril pun ketuklah pintu, dan malaikat penjaga langit yang kedua pun tanya, ni siapa dia? Jibril pun menjawab, Nabi Muhammad SAW, dan dia diundang oleh Allah. Okey, maka Nabi Muhammad pun masuklah ke langit yang kedua. Begitu juga banyak malaikat, sebab tu langit kedua juga tempat tinggal malaikat, dan dia juga berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Maka dia pun pergi memberi salam, menyapa. Maka Jibril kata, jom cepat, panjang lagi perjalanan kita. Maka mereka pun naik ke langit yang ketiga. Bila naik di langit yang ketiga, maka berjumpalah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ni nak dikatakan sangat tampan. Pasal perlu sangat tampan sebab dia ni mewarisi separuh ketampanan Adam alaihissalam. Nabi Muhammad pun sapa Nabi Yusuf, lepas tu naik ke langit yang keempat, berjumpa dengan Idris alaihissalam. Begitu juga lepas menyapa, naik ke langit yang kelima, berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Seterusnya naik ke langit yang keenam, berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Bila sampai di langit yang keenam, berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Musa ni pun menangis sekejap. Dia menangis sebab dia kata apa? Wahai Muhammad, beruntungnya engkau, umatmu yang paling banyak akan masuk syurga, sedangkan umatku sikit saja yang masuk syurga. Dia sangat cemburu akan Nabi Muhammad, dia menangis. Jadi Nabi teruskan lagi.
Nabi naik ke langit yang ketujuh, sampai langit yang terakhir, langit yang ketujuh. Bila sampai di langit yang ketujuh, Nabi pun jumpalah satu bangunan yang indah, macam di bawah di Mekah ada Kaabah, di atas ada Baitul Makmur. Baitul Makmur tu apa? Tempat di mana malaikat-malaikat tawaf 7 pusingan. Setiap kali malaikat tawaf ada 70,000 malaikat tawaf. Sekali tu je. Setiap malaikat mesti tawaf sekali saja. Sebab apa? Terlalu banyak malaikat. Setiap hari ada malaikat yang tawaf. Jadi dia kena gilir-gilir. Gilir-gilir sekali saja sampai kiamat ni. Betapa ramainya malaikat-malaikat yang Allah ciptakan. Setiap malaikat ada peluang sekali saja untuk tawaf. Sebab apa? Ramai lagi nak menunggu nak tawaf. Itu Baitul Makmur. Okey, bila Nabi tengok, semua malaikat-malaikat ni tengah beribadah kepada Allah, cuma ada satu sosok badan yang tengah bersandar di Baitul Makmur. Dia tak beribadat pun. Siapa sosok badan tu? Dia kata, lelaki ni sangat mirip dengan aku. Siapa dia? Jibril pun kata, itulah Nabi Ibrahim AS. Memang sangat mirip sebab Nabi Muhammad ada pertalian keturunan dengan Nabi Ibrahim. Jadi nak diringkaskan, di Sidratul Muntaha ni macam-macam berlaku. Allah nak tunjukkan macam-macam berlaku. Allah perlihatkan Nabi Muhammad macam-macam perkara. Tapi Uzan nak ringkaskan pada hari ini, di Sidratul Muntaha berlakulah dialog antara Allah dan Nabi Muhammad, di mana yang pernah secara langsung, Allah ni hanya berbicara secara langsung kepada 3 orang, iaitu Nabi Adam AS, Nabi Musa AS dan Nabi Muhammad SAW. Di sinilah, di Suratul Muntaha lah, solat kita disyariatkan. Pada peringkat yang pertama, solat kita disyariatkan sebanyak 50 rakaat untuk siang dan malam. Tetapi bila Nabi Muhammad berjumpa Nabi Musa di langit yang ke-6, Nabi Musa kata, tak mampu Muhammad, terlalu banyak 50 rakaat, naik lagi, minta kurang lagi. Naiklah, ulang-ulang naiklah sekali, disyariatkan, ditetapkan 5 waktu sehari semalam. Okey, untuk hari ini itu sahaja daripada Ustazah, secara ringkas, sangat ringkas, minta maaf sangat ringkas, mengenai Isra' dan Mi'raj, perjalanan yang berlaku. Itu macam trailer, macam sikit saja, setiap point saja Ustaz sentuh, tak masuk secara detail lagi. Ni pun video dah cukup panjang. Okey, jadi sampai sini saja dahulu Ustazah sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang baik tu daripada Allah, apa yang kurang tu daripada Ustazah sendiri. Jadi Ustazah harap kamu bolehlah ambil sedikit sebanyak, tak adalah banyak mana, tapi bolehlah tambah sikit-sikit kan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.